Assalamualaikum, apa khabar anda semua di rumah? Hari ini Alhamdulillah kita dah masuk dalam episod kelima, Balik Apa Cerita. Dan hari ini kita akan cerita tentang body image. Dan topik ini sangat penting untuk kita fahami supaya kita dapat membantu anak-anak kita di rumah. Jadi misi kita pada hari ini ialah untuk melihat bagaimana kita boleh membantu anak-anak membina body image yang positif dan pada masa yang sama, bagaimana kita nak membantu secara umumnya anak membina self-esteem yang baik. So body image ni ataupun image tubuh badan adalah satu gambaran mental seseorang terhadap fizikal dirinya sendiri. Dan apabila kita melihat ke dalam cermin, siapakah dia yang kita lihat dalam cermin tu dan apakah perasaan kita apabila kita melihat diri kita di dalam cermin. Dan isu body image ni, ia tidak hanya memberi kesan kepada anak-anak remaja yang sedang menghadapi proses balik, tetapi ia memberi impak kepada segenap lapisan masyarakat, termasuklah kita yang sudah dewasa ini. Tapi bagi anak-anak yang sedang menginjak ke dalam usia balik, di situlah titik permulaannya bagi isu body image ini. Di situlah mereka mula kisah dan mereka mula sedar tentang tubuh badan mereka. Dan perubahan pada badan mereka juga meletakkan mereka di bawah spotlight. Dulu mereka kecil, sekarang mereka dewasa. Dulu mereka bentuk badan tidak atraktif, sekarang bentuk badan mereka telah berubah. So being in the state of puberty puts them in a spotlight, and it's the same for both boys and girls. Jadi aspek-aspek yang terkait dengan body image sepanjang fasa balik ini ada kaitannya dengan bentuk badan, kulit muka dan juga penampilan. So untuk anak-anak perempuan yang mengalami balik lebih awal, bentuk badan mereka ni sangat berbeza bila banding dengan kawan-kawan mereka. Dan apabila bermulanya proses balik ni, setiap kali kita makan, lemak-lemak tu yang terbentuk tu, dia akan mula landing di kawasan-kawasan dada dan juga pinggul. Manakala untuk anak lelaki pula, isu bentuk badan yang mungkin menjadi cabaran bagi mereka ialah bagi anak-anak yang bertubuh kecil, dia tak nampak lagi tubuh badan dia sasa, ia boleh menjadi satu isu. Dan kalau kita perasan sekarang ni anak-anak lelaki, mereka lebih cenderung untuk berusaha mengsadarkan badan mereka, dan jika mereka keterlaluan berlebih-lebihan di dalam usaha nak mengsadarkan badan mereka tu, mereka boleh terjebak ke dalam steroid abuse. Kemudian kadang-kadang mereka mungkin nampak muka, telinga, hidung tu lebih besar daripada bahagian-bahagian badan yang lain. Jadi dia rasa dia nampak pelik. Sedangkan itu adalah salah satu fasa yang mereka sedang lalui dalam proses balik. Dan juga terdapat satu lagi cabaran bagi sesetengah anak lelaki ketika fasa balik ini, mereka mungkin mengalami sedikit pembesaran pada buah dada mereka. Dan ini sebenarnya adalah satu proses yang normal dan dia tidaklah sesuatu yang berlanjutan. Maksudnya at some point buah dada dia akan kembali normal. Kenapa setengah-setengah anak lelaki ni kalau kita tengok tiba-tiba buah dada dia nampak seperti agak tebal dan besar? Pertamanya mungkin disebabkan oleh kegemukan lah, bila makan banyak lemak, kadang-kadang lemak tu akan naik di kawasan dada. Yang keduanya disebabkan oleh beberapa perubahan hormon dalam badan, tisu pada buah dada mereka sedikit membengkak tetapi ia akan kembali normal. Sekiranya ibu ayah berasa risau, berasa gusar dan ia menyebabkan masalah yang besar kepada anak, boleh berjumpa doktor untuk berbincang tentang masalah ini dan tengok apa yang boleh dilakukan untuk membantu anak tersebut. Dari segi kulit muka pula, dalam tempoh balik ini, sesetengah anak akan mula naik jerawat. Dan naik jerawat ini ada yang sikit, ada yang sangat banyak, ada yang sampai naik jerawat batu. Dan keadaan ini menjadi masalah apabila dalam dunia sekarang ni, zaman sekarang ni, terlalu banyak gambar orang kita tengok. Dan gambar orang ni selalunya nampak kulit sangat flawless. Tak ada sikit pun titik hitam ke jerawat ke jeragat dekat muka. Sedangkan itu semua hanyalah efek filter ataupun beauty face pada kamera. Dan satu lagi aspek yang bakal menjadi isu body image ialah penampilan. Maksudnya tudung dia macam mana, baju dia macam mana, dressing dia semua macam mana, itu semua boleh menjadi isu body image. Pembentukan imej tubuh badan dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Antaranya bagaimanakah keadaan emosi seseorang mempengaruhi bagaimana dia melihat dirinya sendiri dan juga bagaimana dia menganggap, apakah persepsi ataupun tanggapannya terhadap kecantikan, apa yang dianggap cantik dan apa yang dianggap tidak cantik. Dan juga pengalaman-pengalaman lampau yang dilalui oleh seseorang itu turut membentuk body image-nya.
Dan pada masa yang sama, bukan sahaja faktor individu tetapi faktor masyarakat dan manusia di sekeliling seseorang itu. Contohnya, standard masyarakat tentang what is beautiful and what is not, what constitutes good looking and what is ugly or not good looking, dan juga bagaimana budaya setempat masyarakat tersebut. Contohlah bila kita kata budaya dan kecantikan, kalau ada yang pernah tonton dokumentari, terdapat satu suku kaum ni di mana cuping telinga yang panjang dianggap cantik. Dan untuk mencapai kecantikan tersebut, daripada kecil lagi mereka menggunakan anting-anting yang diperbuat daripada besi, dan anting-anting ni dia menjadi pemberat. Lama-lama dia akan makin tarik dan telinga menjadi panjang. So kalau bagi kita rasa macam pelik je telinga panjang. Tapi bagi dia itu adalah satu kecantikan. So budaya setempat mempengaruhi bagaimana kecantikan itu dilihat. Jadi kalau kita nak rangkumkan faktor-faktor yang mempengaruhi body image seseorang, kita boleh bahagi kepada dua, iaitu faktor sosial dan juga faktor kendiri. Faktor diri individu tersebut sendirilah. Jadi untuk faktor sosial, apa-apa interaksi manusia dengan manusia termasuk dalam kategori faktor sosial. Jadi apa-apa interaksi dengan ahli keluarga, dengan media, tak kiralah media cetak ataupun media elektronik, media sosial, rakan kenalan, ahli masyarakat, apa-apa message tentang beauty ideals, apa-apa message tentang kecantikan, apa-apa message tentang penampilan yang datang daripada faktor-faktor sosial ini akan diterima, diserap masuk oleh kita lah sebagai individu. Apabila semua message ini diterima masuk ke dalam diri kita, bagaimanakah kita membentuk persepsi terhadap message-message tersebut? Dan kemudian apakah refleksi, apakah penilaian yang kita lakukan terhadap message tersebut yang akhirnya membuatkan kita memberi makna kepada message tersebut. Contohnya macam ginilah. Katakanlah apabila kita melihat di media sosial memberikan message kepada kita yang mengatakan bahawa kulit putih itu cantik. Dan benda ni dia tak semestinya satu statement yang terang-terangan, tetapi ia berlaku secara indirect, secara tidak langsung melalui penjualan produk-produk untuk memutihkan kulit. So kalau semua orang busy nak memutihkan kulit, maksudnya kulit putih ini adalah sesuatu yang bernilai dalam masyarakat, sesuatu yang dianggap cantik dalam masyarakat. So apabila kita mendapat mesej tersebut, apakah tanggapan kita terhadap kulit putih itu cantik? So ada setengah orang, dia berfikir, oh betul lah kulit putih itu memang cantik, aku tengok Mak Saleh semua cantik. Ada juga orang apabila dia melihat mesej tersebut, tanggapannya menganggap tak semestinya kulit putih tu semuanya cantik. Ada je orang yang kulit gelap tapi cantik juga. So actually kecantikan tu tak kisahlah you putih ke you gelap. So itu adalah tanggapan yang dibina oleh seseorang. Apa yang kita pernah alami sebelum ni, mesej-mesej yang tertulis dalam minda kita daripada kita kecil sampai besar akan membentuk tanggapan, dan tanggapan ini juga akan filter mesej-mesej yang datang pada waktu yang kemudian-kemudian dia. So, sekiranya daripada kecil, anak-anak ni banyak terdedah kepada mesej yang betul, maklumat yang betul, info yang betul, kebarangkaliannya anak itu akan membesar sebagai seseorang yang mempunyai tanggapan yang baik, filter yang baik, filter yang betul. Contohnya, kalau daripada kecil kita tak pernah cakap tentang warna kulit, kita tak pernah membanding-bandingkan warna kulit, kita tak pernah diri sendiri kita risau tentang kulit kita gelap ke cerah ke, jadi anak itu membesar dengan input sedia ada bahawa it does not matter what your skin color is. Anak itu membesar dengan input dalam minda dia ni yang mengatakan bahawa kecantikan itu bukan terletak pada warna kulit. Jadi apabila anak itu dewasa, dia melihat all these messages on the media tentang kecantikan dan warna kulit, dia kebarangkaliannya akan mempunyai tanggapan yang sihat tentang mesej tersebut. Jadi dia tak akan terpengaruh terlalu teruk oleh mesej tersebut. Kalau kita nak kata yang mana penting, faktor sosial yang penting ke faktor kendiri yang penting? Adakah penting orang di sekeliling kita ni memberikan mesej yang betul tentang kecantikan dan tentang body image, ataupun kita sendiri ni yang kena kuat, kita sendiri yang kena think positif, kita ni sendiri yang janganlah terikut-ikut sangat cakap orang. So sebenarnya dua-dua faktor ini penting. Kita sebagai ahli masyarakat perlu memberikan mesej yang betul tentang body image. Kita perlu membentuk satu environment yang sihat, environment yang selamat untuk semua orang
grow in it together dan tidak mempunyai body image yang negatif. Dan pada masa yang sama, kita sebagai individu perlu belajar untuk menapis maklumat, perlu belajar untuk membentuk cara berfikir yang sihat dan perlu belajar untuk membentuk satu pandangan alam, satu worldview yang sihat dan betul. So both are important. Bukannya oranglah kena macam ni ataupun dia lah kena macam tu. Tak. Kita sebagai individu dan kita sebagai ahli masyarakat mempunyai tanggungjawab yang kolektif dalam membentuk satu suasana yang membolehkan manusia mempunyai imej tubuh badan yang sihat dan positif. Jadi bagi ibu ayah dan juga mana-manalah orang dewasa yang berada di sekeliling anak-anak muda, peranan kita adalah untuk membantu mereka membentuk persepsi yang sihat tentang konsep body image, tentang konsep imej tubuh badan. Dan kita perlu bimbing mereka untuk melakukan refleksi, untuk melakukan penilaian terhadap apa yang mereka anggap sebagai cantik dan tidak cantik. Dan pada masa yang sama, kita membantu mereka memberikan makna kepada nilai-nilai yang mereka sedang explore ketika usia balik ini. Jadi besar peranan kita sebagai mak ayah dan juga orang dewasa. Disebabkan itulah kita sebagai mak ayah ni perlu melengkapkan diri kita terlebih dahulu dengan ilmu, dengan maklumat. Dan kita ni juga sebagai mak ayah dan juga orang dewasa perlulah terlebih dahulu mempunyai cara fikir yang betul dan sihat. Dan kenapa kita sangat menekankan supaya kita ni, anak-anak kita semua mempunyai body image yang positif adalah kerana body image ini dia terkait dengan self-esteem ataupun penghargaan ke diri. Jadi bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita meletakkan harga diri kita ni bagus kat mana, elok kat mana ataupun kita rasa kita ni tak ada elok kat mana-mana. Body image turut mempengaruhi self-esteem kita secara keseluruhannya. Walaupun kita bukanlah nak kata body image itu penentu self-esteem, kerana self-esteem ni, penghargaan ke diri ni ada banyak lagi komponen di dalamnya. Cumanya kalau body image tu menjadi satu keutamaan, menjadi priority dan menjadi sesuatu yang occupy, yang sentiasa berada dalam minda seseorang, dia akan automatik menjadi komponen yang sangat besar dalam pembentukan self-esteem seseorang itu. Dan apabila seseorang itu mempunyai self-esteem yang rendah, apabila mempunyai body image yang negatif, ia akan menyumbang kepada isu-isu kesihatan mental seperti anxiety disorder, eating disorder, kalau pernah dengar anorexia nervosa, bulimia nervosa dan juga depression antara lainnya lah. So pembentukan imej kendiri yang positif sebenarnya bermula dari rumah. Dua perkara di sini, pertamanya ialah apakah jenis nilai yang kita orang dewasa sampaikan kepada anak-anak di rumah, dan keduanya bagaimanakah kita sendiri orang dewasa ni menunjukkan contoh tauladan. Jadi bagaimana kita nak jadikan suasana rumah kita sebagai satu tempat yang akan membolehkan anak-anak membina body image yang positif. Yang pertamanya, tentukan apakah body image ideals kita. Apa yang cantik, apa yang tak cantik, apa yang acceptable, apa yang not acceptable. Kita kena sangat menjaga lisan kita. Contohlah, kalau kita nak kata kecantikan tu tidak terletak pada warna kulit ataupun kecantikan tu tidak terletak pada licinnya kulit seseorang itu. So kita kenalah bercakap setara dengan apa yang kita fikirkan. Contohnya macam ni, bila kita ada anak yang ada pelbagai tona warna kulit, kita jangan langsung jadikan warna kulit tu sebagai benda yang kita sembang dekat rumah ataupun sebagai sesuatu yang we make it as a very big deal. Contohnya macam, tengok Alung tu gelap, Angah cerah. Kenapa Alung tak cerah macam Angah? Ataupun kita kata, itulah masa Alung dalam perut Mama dulu, Mama hari-hari makan kicap, sebab tu Alung gelap. Kakak ni sebab Mama hari-hari minum air soya, sebab tu kakak cerah. So, bila kita sendiri melakukan perbandingan sebegitu, walaupun kita tidak secara terang-terangan mengatakan yang kita lebih menghargai, kita lebih value kulit cerah ni, ia adalah message yang diterima sebegitu oleh anak. Anak akan menganggap kulit gelap itu tak cantik, kulit cerah tu lebih dihargai, maka keadaan warna kulit akan menjadi isu untuk anak itu. Jadi katanya kuncinya di sini ialah jangan komen apa-apa tentang rupa bentuk, tentang warna kulit
tentang tubuh badan anak-anak dan juga mana-mana orang lain lah. Sebab bila kita buat komen itu akan meninggalkan kesan kepada orang lain. Kita kena ingat tu. Tak kiralah anak tu anak kita ke, bukan anak kita ke, tolong jaga lisan kita dan jangan buat komen yang bukan-bukan tentang fizikal anak-anak. Lebih-lebih lagi kalau anak tu bukan anak kita, kita ni janganlah cakap benda yang bukan-bukan kerana kita tidak tahu bagaimana mak ayah begitu menjaga, menanam nilai yang betul. Tiba-tiba datang pula kita ni, orang luar yang tak ada kena-mengena, memberi mesej negatif yang terlalu kuat untuk anak-anak. Benda-benda ni dia akan mendatangkan masalah. Yang kena deal dengan masalah ni ialah mak ayah dia. So kita tolong jangan buat benda yang bukan-bukan pada anak orang lain. Okay. Dan yang keduanya, kita sebagai orang dewasa kena bikin serupa cakap lah. Kalau kita kata rupa paras itu tidak penting, janganlah kita hari-hari tengok cermin, sebut pasal jerawat ni kat sini, jerawat ni kat sini, parut dekat sini, kulit ni bila nak cerah. Ataupun double chin ni nampak dekat dalam kamera bila kita ambil selfie sampai 5-6 kali check selfie baru selesai sebab kita nak nampak penampilan yang sempurna. Kalau kita cakap A tentang kecantikan, sepatutnya kita pun amalkan A. Kalau kita cakap A tapi buat B, anak nampak perbezaan itu. Dan nilai yang dibentuk bukan sekadar daripada apa yang kita beritahu, tetapi lebih kuat lagi mesej yang sampai melalui apa yang kita amalkan. Kenapa benda ni adalah satu benda yang big deal? Sebab kita tak nak terjerumus ke dalam amalan objectifying another person. Objectifying ni maksudnya menjadikan manusia itu sebagai objek. Kalau objek kan, objek tu sesuatu yang tidak hidup. Selalunya macam mana kita describe objek? Katakanlah kalau saya ada satu kerusi yang saya beli di kedai, saya nak describe tentang kerusi ni, saya akan cakap, kerusi ni warna dia kuning, ketinggian dia, katalah ketinggian dia 3 kaki, dia diperbuat daripada plastik, campuran besi, lepas tu harga dia sekian. So bila kita mendescribe tentang objek, kita akan describe tentang rupa dia, tentang warna dia, tentang saiz dia. Itu adalah cara kita describe objek. Jadi, kalau kita selalu describe manusia dari segi rupa paras dia, warna kulit dia, bentuk dia macam mana, saiz dia macam mana, kita sebenarnya telah objectify seorang manusia. Kita telah menjadikan seorang manusia itu sebagai objek. Sedangkan manusia ni, kita ada bahagian jasad, kita ada bahagian jiwa, kita ada bahagian fizikal, kita ada benda-benda yang kita buat yang tak ada kena-mengena dengan fizikal. Contohnya kita punya bakat, cara berfikir, kepetahan bercakap, bakat melukis, bakat menulis. Semua benda tu tak ada kena-mengena dengan fizikal kita. Jadi janganlah kita terlalu memberi tumpuan kepada fizikal kerana kita akan end up menjadi orang yang objectify orang lain. Kita tak nak diri kita ataupun anak-anak kita ni melakukan self-objectifying. Maksudnya apabila dia menilai diri dia menilai diri dia dari sudut adakah dia cukup kurus, adakah dia cukup cantik, adakah penampilannya cukup menarik. Jadi apabila dia melihat diri dia hanya melihat sisi yang fizikal dan dia menganggap orang menilai dia berdasarkan dirinya yang fizikal. Dan lebih risau lagi jika di sebalik self-assessment tu, dia juga melakukan body shaming terhadap dirinya sendiri. Body shaming ni maksudnya bila dia tengok kat gambar dia nampak double chin. Aku ni tak cantik, orang tengok aku mestilah dia rasa aku ni tak cukup kurus. Nanti bila orang tengok aku ni gemuk, aku ni pendek, aku ni berjerawat. All those body shaming. Kita bukanlah nak suruh orang glorify dirinya yang berbadan besar. Kita cuma nak seseorang itu menjadi confident dengan tubuh badan dia. Pada masa yang sama dia tahu apa yang sihat, apa yang tak sihat tanpa mengaitkan kesihatan pada bentuk tubuh badan. Dan kita tak nak anak-anak ni membesar dengan tanggapan bahawa dirinya bernilai sekiranya rupa fizikalnya dianggap bernilai oleh orang di sekelilingnya. Sedangkan we are more than our physical. You have your intelligence, you have your confidence, you have your talent. Semua itu adalah komponen-komponen yang membentuk self-esteem yang kita perlu bina dalam diri anak-anak dan kita akan lihat sebentar lagi. Seterusnya di rumah, apa yang kita boleh buat ialah untuk dengar luahan hati anak. Apabila anak-anak menceritakan tentang kerisauannya, jerawat naik kat muka, bau badan dia, bau yang kurang senang,
kita tunjukkan empathy macam mesti tak best kan, mesti rasa risau kan, mesti rasa tak selesa kan, rather than kita terus dismiss dan mengatakan alah benda tu sikit je, alah benda tu simple je, alah itu je, alah itu ini je. Kita tidak memberi ruang kepada anak itu untuk memproses situasi tersebut. Jadi bantu anak dengan menjadi pendengar yang baik, dan bila kita kata mendengar ni bukan sekadar mendengar pasang telinga sahaja, tapi kita kena mendengar dengan minda yang terbuka supaya kita boleh faham apa sebenarnya isi yang nak disampaikan oleh anak. Kadang-kadang anak cerita tentang kekurangan dirinya bukan kerana dia tak bersyukur, tapi kerana dia mengharapkan satu penghargaan dan satu pengiktirafan dan juga reassurance daripada mak ayah dan juga orang dewasa tentang diri dia. Dia mungkin nak mendengar kata-kata daripada orang dewasa yang memberitahu you are fine, you are beautiful just the way you are. Seterusnya, kita bantu anak supaya dia dapat mengalami perkembangan fizikal yang sihat. Maksudnya sini, kita bantu untuk wujudkan gaya hidup sihat dari segi pemakanan, aktiviti fizikal dan juga tabiat tidur anak. Daripada anak kecil lagi, kita dah kena biasakan wujudkan gaya hidup yang sihat ni. Maksudnya macam ni, kalau kita tak nak anak kita obese, kita tak nak anak kita overweight, daripada kecil, jangan kita biasakan dia makan jajan terlalu banyak. Janganlah kita setiap kali anak minta coklat, kita bagi. Setiap kali anak minta jajan, kita bagi. Dan tiba-tiba bila dia besar, badan dia besar, kita kutuk pula dia gemuk. Jadi sebenarnya salah siapa? Salah anak tu ke menjadi gemuk ataupun salah ibu ayah yang menggemukkan anak? So kita kena fikir balik benda ni betul-betul. Jadi daripada anak kecil, kita kena set dah limit kita. Pemakanan dia macam mana, nutrisi dia macam mana, kemudian aktiviti fizikal. Kalau kita banyak bagi anak skrin, kita tidak kisah tentang berapa lama anak meluangkan masa depan skrin, kita perlu bersedia untuk menggalas tanggungjawab apabila anak itu menjadi couch potato. Kita tak boleh expect bila anak tu dah besar, dia boleh terus bina habit untuk boleh nak jogging, boleh nak exercise. Dia semuanya bermula daripada kecil. It's a shaping process. Yang lebih penting daripada anak tu kurus ataupun gemuk, ialah pemakanan dia tu sihat ke tidak sihat. Sebab bentuk badan ni kadang-kadang setengah orang tu walaupun dia kurus tetapi gaya pemakanannya tidak sihat. Jadi kita tak boleh kata kurus itu sihat. Ada juga setengah orang bentuk badan dia nampak macam berisi, tapi sebenarnya dia tak overweight, cuma bentuk badan je yang menampakkan dia tu tidak kurus. Makanya dia tu sihat. Satu lagi perkara penting yang ibu ayah perlu lengkapkan diri ialah social media literacy. Mak ayah kena faham bagaimana media sosial ni berfungsi supaya kita boleh ajar anak, bimbing anak untuk menggunakan media sosial dengan cara yang sihat. Contohnya, kita kena faham bagaimana image yang keluar, contohnya di Instagram, ditentukan oleh algoritma yang mereka detect daripada aktiviti-aktiviti kita. Contohnya artis mana yang kita selalu tengok, produk mana yang kita selalu tengok, mana yang kita selalu usah-usah dekat IG tu kan. Semua tu IG akan detect dan dia akan tunjuk lagi banyak lagi benda yang serupa. Jadi hidup kita akan tenggelam dalam benda yang sama sahaja. So hidup kita menjadi sangat sempit. Penangan media sosial dalam kehidupan kita sekarang ni adalah sesuatu yang kita tak dapat nak nafikan lagi. Dan especially when it comes to body image, mesej-mesej yang disampaikan melalui media sosial ni mempunyai impact yang sangat mendalam kerana segala mesej yang ditujukan ni dia sangat spesifik dan sangat mengena pada golongan sasar. Contohlah kan, kalau saya adalah seorang budak berumur 14 tahun membuka akaun di Instagram dan saya follow pages social media influencer, contohnya macam siapa Justin Bieber mungkin dah tak popular sekarang ni sebab dia dah masuk kategori dah meningkat usia. Whoever the social media influencer now is lah. Kita akan nampak apa budak-budak 14 tahun yang lain yang duduk di tempat lain buat, apa pakaian yang mereka pakai, apa skincare rutin yang mereka buat, bagaimana mereka berfashion. Dan disebabkan semua tu dilakukan oleh orang yang sebaya, dilakukan oleh mereka yang sama umur dengan kita, kita akan rasa benda tu lebih, betul lah. Sebab orang yang sama umur dengan aku pun buat benda yang sama juga. Dan sebab itulah mesej yang dilihat di dalam media sosial ni sangat-sangat kuat impaknya. Di media sosial, kita terdedah kepada biased reality. Realiti yang dipaparkan dalam media sosial adalah realiti yang berat sebelah, yang bias.
dan dia bukanlah perkara sebenar yang berlaku dalam kehidupan sebenar. Banyak kajian menunjukkan bahawa lebih banyak masa yang kita luangkan di media sosial akan membuatkan kita lebih cenderung merasa bimbang tentang penampilan diri dan bentuk tubuh badan kita, kerana kita akan bercenderung untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan daripada satu kajian yang dilakukan oleh sebuah institusi kesihatan di Amerika Syarikat, mendapati bahawa hampir 90% orang perempuan membandingkan diri mereka, penampilan tubuh badan dengan orang lain yang mereka lihat di media sosial, dan lebih kurang 65% daripada orang lelaki membandingkan diri mereka dengan orang lain di media sosial. Jadi ia adalah masalah yang dialami oleh kedua-dua lelaki dan juga perempuan. Dan di antara mereka yang membanding-bandingkan diri ni, hampir separuh membandingkan diri mereka dengan bandingan yang negatif. Pesanan yang kita sebagai mak ayah boleh berikan kepada anak-anak dalam membantu mereka mengharungi kehidupan dalam media sosial ni ialah sembang dengan mereka secara konsisten, bagi tahu dia yang hampir semua gambar yang dia tengok dekat dalam Instagram tu adalah something yang edited. Apa-apa yang mereka lihat dekat dalam Instagram tu adalah benda yang memang dah ditapis. Macam kita sendiri pun, kalau kita rasa gambar tu tak cantik, kita takkan letak dalam IG. So apa-apa yang orang letak dalam IG adalah gambar yang dia dah tapis, yang dia rasa yang paling cun baru dia letak. So dia tidak menggambarkan realiti kehidupan yang sebenar. Anak-anak ni kita kena rajin-rajin bawa dia keluar, lihat realiti bahawa dalam dunia sebenar ni manusia datang dalam pelbagai rupa, pelbagai bentuk, pelbagai saiz, dan semua itu adalah okey. Semua itu tak penting di sisi Tuhan. Maksudnya di sisi Allah apa yang paling penting adalah takwa. It doesn't matter what your skin color is. Tak kisahlah awak bangsa apa, tak kisahlah awak kerja apa, naik kereta apa. Yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kita semua. So message semua ni, kita janganlah tunggu bila anak tengah tengok, lepas tu tengok gambar kawan dia, cantiknya. Kita terus nak ceramahkan dia berbaldi-baldi. Dia benda ni perlu hadir dalam sembang-sembang yang santai, sembang-sembang yang casual. Contohnya waktu kita dalam kereta tengah memandu, tutup radio, sembang dengan anak. Ajak anak tengok dekat luar, ataupun sambil-sambil dalam kereta kita tunggu, katalah tunggu suami pergi pasar beli barang ke, kita nampak banyak orang keluar masuk dekat pasar tu. Gunakan peluang tersebut untuk mendedahkan kepada anak yang bahawa manusia ni ada macam-macam rupa dan semuanya ada kecantikan yang tersendiri. So semua message ni dia akan paling impactful apabila dia diberikan pada ketika anak berada dalam mood yang baik, kita semua berada dalam hubungan suasana yang baik. So message tu akan lebih mudah diterima. Message ini akan mudah ditolak sekiranya ia hadir dalam bentuk kecaman terhadap kawan anak. So kita kena hati-hati, mulut kita ni jangan terlalu cepat mengecam, tetapi apabila kita nak bincang tentang sesuatu isu, jadikan dia satu perbincangan ilmiah. Jadikan dia satu perbincangan yang tidak attack mana-mana individu. Yang itu lebih diterima oleh mana-mana manusia pun lah sebenarnya. Dan galakkan anak untuk berfikiran secara kritis. Contohnya lah kan, sekarang dah ada banyak video yang orang buat before and after. Before makeup rupa dia macam mana, after makeup tu rupa dia macam mana. So tonton video tu bersama-sama dengan anak supaya dia boleh nampak macam wow, rupanya makeup ni efek dia dahsyatnya. Dan juga supaya dia faham bahawa bangku kalau di makeup pun cantik juga. Ni bukanlah kita nak kata you tak payah makeup lah. Ini cuma nak mengatakan makeup is not everything in life. Maksudnya kalau you nak cantik tak semestinya you kena makeup. Dan ada orang yang dia cantik sebab dia makeup. So it's just about nak memberikan anak ni satu ruang supaya dia boleh berfikir secara kritis. So konsep-konsep ni semua jangan sekadar memberi konsep dan teori, bawa anak keluar, tunjuk dia. Nampak ada satu situasi dekat luar rumah, bincangkan, tanya dia, what do you think about this? Kakak rasa macam mana? Kakak rasa agak-agaknya kenapa jadi macam ni? Ajak anak untuk berfikir secara kritis. Supaya apabila dia tengok gambar-gambar kawan dia dekat IG, dia tengok gambar Instafamous dekat IG, dia tengok video YouTuber, dia boleh berfikir lebih jauh daripada apa yang dia sekadar nampak dalam skrin. Okey, jadi di sini saya nak kongsikan apa yang kita orang dewasa boleh buat untuk bantu anak membina self-esteem yang sihat secara umumnya tanpa menjadikan body image
sebagai tunggak kepada nilai dirinya. Apa yang kita boleh buat untuk bantu anak ialah kita sediakan satu persekitaran yang tidak memberi tumpuan 100% hanya kepada body image dia. Maka kita perkukuhkan apa-apa lagi komponen lain dalam kehidupan seorang manusia yang dapat membina self-esteem. Yang pertamanya ialah apa-apa aspek positif, aspek baik, aspek yang bagus yang ada pada anak, kita iktiraf. Contohnya, anak kita ni walaupun badan dia tidaklah sadar, tapi dia boleh angkat barang yang berat untuk meringankan beban kita. So kita boleh sebut pada anak tu, oh bagus lah Alung ni kuat mama pun tak larat nak angkat barang ni. Kuat badan Alung ni. Supaya yang tertanam dalam dirinya ialah yang bernilai itu tubuh badan yang kuat yang boleh memberi manfaat kepada orang lain dan bukanlah tubuh badan yang sadar untuk ditayang kepada orang lain semata-mata. Jadi apa-apa aspek positif yang tak ada kena-mengena dengan body image, iktiraf, sebut, puji kekuatan, puji usaha, puji kelebihan sikap anak tersebut. Jadi apabila kita banyak menyebut dan mengiktiraf aspek yang positif, aspek yang baik, yang bagus yang anak buat, kesannya ialah anak-anak akan membina identiti diri, membina kekuatan di sekitar perkara-perkara positif yang ada pada dirinya. Jadi tidaklah dia hanya teringat-ingat benda yang negatif orang kata pada diri dia. Dalam kau ni gemuk, pendek, tak pandai pula tu. For example kan. Sebab kita terlalu suka membuat komen tentang perkara-perkara yang very shallow, perkara-perkara yang hanya pada luaran. Manusia ni ada banyak lagi aspek kelebihan pada diri dia. Bukan sekadar pada rupa paras fizikal, bukan sekadar pada kepintaran dia mengira dan menulis. Banyak lagi aspek dalam hidup manusia ni yang kita boleh iktiraf, yang kita boleh puji. Usaha yang gigih, kata-kata yang bersopan, rajin tolong mak ayah, tak prejudis terhadap orang lain, empati dan belas kasihan terhadap haiwan, tidak mengotorkan dalam sekitar dan sebagainya. Dan apabila kita hendak mengkritik sesuatu tingkah laku anak, mungkin dia salah buat sesuatu, kritik apabila perlu dan kritikan itu adalah kritikan yang membina dan bukan kritikan yang menjatuhkan maruah dan muka air anak sebagai seorang manusia. Contohnya lah kan, katakanlah kalau anak balik tunjuk dekat kita result exam dia. So, rather than kita kata, apa benda lah ini pun tak dapat jawab. Kalau jawab ni sikit lagi, kau dah dapat makan penuh dah. Itu adalah kritikan yang tidak membina. Contoh kritikan yang membina ialah, oh Masya Allah dah dapat markah 95. Ini kalau lepas-lepas ni, kalau abang lebih berhati-hati, insyaAllah abang dapat makan penuh. So, nampak tak? Mesej yang ingin disampaikan tu adalah mesej yang sama, tapi cara penyampaian itu berbeza. Dan impact terhadap anak juga berbeza. Seterusnya, cara untuk meningkatkan lagi self-esteem anak ialah kita rajin-rajinlah minta pendapat ataupun pandangan anak. Kita include dia dalam proses membuat keputusan dalam rumah tangga kita. Contohnya, as simple as tanya anak, malam ni nak makan apa, menu nak masak apa. Ataupun nanti hujung minggu ni kita nak balik kampung ke tak? Hujung minggu ni kita nak pergi mana? Salah satu komponen yang membolehkan seseorang itu mempunyai self-esteem yang tinggi ialah apabila dia merasakan bahawa dirinya bermanfaat untuk orang lain, dirinya juga turut mempunyai pengaruh dan apa yang dia kata tu ada nilai. Seterusnya kita boleh bantu untuk kembangkan bakat dan minat anak. Dalam hidup ni ada banyak aktiviti yang anak kita boleh buat. Kalau anak kita tidak disibukkan dengan aktiviti-aktiviti yang sihat, dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak sihat, perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. So katakanlah kalau anak tu tiba-tiba dia minat nak main hoki. So okey, kita cubalah cari klub hoki ataupun waktu sekolah masukkan dia dalam klub hoki. Kalau ada pertandingan hoki dia nak cuba masuk, kita bagi galakan, kita bagi sokongan. So kita beri ruang kepada anak untuk mengembangkan minatnya supaya hidup dia tidak tertumpu hanya kepada perkara-perkara fizikal sahaja. Kemudian kita ajak anak untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang melibatkan komuniti. Sebab saya yakin di sini ramai mak ayah yang melibatkan diri dalam volunteerism, program-program komuniti. So ajak anak-anak join sekali, tolong bungkuskan makanan, tolong bungkuskan barang-barang, tolong misalnya print flyer, berikan mereka tanggungjawab kecil yang mereka boleh galas. Kerana semua perkara-perkara kecil yang kita beri pada anak, semua ini akan membantu anak untuk membina self-esteem yang baik. Lebih banyak dia berjumpa dengan orang, lebih luaslah pengalaman dia.
dan dia akan nampak yang manusia ni ada banyak jenis, manusia ni ada banyak perangai, ada orang yang rupanya cantik tapi perangainya buruk, ada orang yang rupanya biasa-biasa tapi perangainya cantik. Jadi di situ dia ada peluang untuk membina body image yang sihat, dan dia dapat melihat bahawa tak kisahlah rupa dia cantik ataupun tidak, yang penting perangai dia yang kena cantik. Jadi supaya anak tu dia faham hidup ni bukan hanya sekadar nak makwa, bukan sekadar nak melawar, tetapi hidup ini lebih banyak lagi, dan dia mendapat nikmat kepuasan hidup tu bukan hanya daripada rupa paras yang cantik, tetapi daripada melakukan pelbagai lagi aktiviti yang bermakna dalam kehidupan dia sebagai seorang manusia dan sebagai seorang anak muda. So insyaAllah setakat ini sahaja dulu sembang-sembang kita pada hari ini. Sentiasa ingat kita sebagai orang dewasa memainkan peranan yang penting untuk membantu anak-anak membina imej kendiri yang sihat. Kita terlebih dahulu perlu mempunyai body image yang sihat supaya anak-anak kita juga akan mempunyai body image yang sihat. Buktikan kepada mereka melalui perbuatan kita, melalui amalan kita bahawa kita tidak terlalu kisah bagaimana rupa kita. Yang penting kita kisah sama ada kita ni memberi manfaat kepada manusia lain ataupun tidak. Anak-anak muda adalah golongan yang perlukan bimbingan dan mereka mahu dibimbing. Dan sekiranya bukan kita yang membimbing mereka, ingatlah bahawa syaitan sentiasa bersiap sedia untuk menyesatkan anak-anak Adam. So, tugas kita ialah untuk bantu bimbing, ajak ke arah kebaikan, tunjukkan contoh tauladan yang baik. Kita doakan untuk anak-anak muda ini agar mereka menjadi anak-anak yang bermanfaat kepada masyarakat. Kita doakan supaya Allah melindungi mereka daripada kejahatan di sekeliling mereka. Kita doa kepada Allah supaya Allah menunjukkan dan menetapkan mereka di atas jalan yang lurus. Seterusnya kita serahkan, bertawakallah kepada Allah, kerana pada akhirnya kita hanya membantu, kita hanya menyampaikan pesan-pesan yang akan menjadikan mereka itu anak yang baik, akan menjadikan mereka anak yang berguna. Semua itu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekadar membantu, kita tak boleh nak menjadikan dia apa-apa. Jadi semoga itu akan memberikan kita motivasi untuk terus lakukan apa yang kita lakukan. Menjadi ibu ayah tidak mudah, menjadi cikgu-cikgu tidak mudah, menjadi mentor kepada anak muda tidak mudah, tetapi selepas setiap kesusahan itu akan datang kesenangan, dan ganjaran yang menantikan kita itu juga adalah besar insya-Allah. So insya-Allah berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.